إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري wahai Tuhanku lapangkanlah dadaku ini wa yassir li amri dan permudahkanlah urusanku wahlul 'uqdatam min lisani dan uraikanlah kekeluhan lidahku yafqahu qawli supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan bicarakan berkenaan dengan beberapa perkara yang berkaitan dengan perundangan Islam dan juga beberapa dakwaan yang tertentu yang berkaitan dengan perundangan Islam yang kita ingin sentuh dan yang kita ingin perbetulkan pada malam ini. Antaranya ialah berkenaan dengan dakwaan setengah-setengah pihak bahawa kejadian rogol itu tidak ada di dalam hudud ataupun hudud itu menghendaki saksi 4 orang yang menyebabkan kesukaran untuk membuktikannya. Maka pada malam ini kita akan bawakan beberapa pendapat di kalangan para fuqaha berkenaan dengan kes-kes yang seumpama itu. Dan juga pada malam ini kita ingin melihat berkenaan dengan bagaimana kehidupan para pendakwah yang memilih untuk hidup dengan glamour, dengan kemewahan dan sebagainya. Maka kita ingin melihat beberapa perbincangan berkenaan dengan kehidupan seperti itu. Sidang hadirin mukminin, yang pertamanya saya ingin bawakan perhatian kepada tuan-tuan sekalian kepada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat yang ke-51, di mana Allah taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya qaum, wahai kaumku, la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'alal ladzi fatarani, aku tidak meminta upah kepadamu bagi dakwahku ini. Upahku tidak lain hanyalah daripada Allah fatarani, yang telah menciptakan aku. Afala ta'qilun, maka tidakkah kamu memikirkannya? Itu di antara apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita pada hari ini sidang hadirin mukminin mencontohi para anbiya ataupun para mursalin yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menjadikan dakwah itu sebagai cara untuk mengumpulkan kekayaan. Kerana apabila dakwah itu dijadikan sebagai platform untuk mengumpulkan kekayaan, maka hasilnya nanti ataupun natijah daripada perbuatan itu, dia tidak akan menjuruskan kepada matlamat untuk mencari keredaan Allah Ta'ala, tapi sebaliknya dia akan membawa kita kepada mencari keredaan manusia. Siapa yang boleh membayar kita dengan bayaran yang lebih, maka itulah yang kita akan bagi tumpuan. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, saya sering kali bertemu dengan ahli-ahli jawatan kuasa surau, masjid-masjid di kampung-kampung yang mengeluh
kerana sukarnya untuk mendapat ustaz-ustaz selebriti ini, sedangkan kalimah Allah Ta'ala itu juga perlu diperdengarkan kepada orang-orang di kawasan pedalaman yang ingin melihat secara live, secara langsung para pendakwah selebriti ini. Jadi ini antara perkara yang sering diutarakan dalam masyarakat kita, dan kita pada malam ini ingin melihat perkara ini berdasarkan kepada apa yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Satu lagi sidang hadirin mukminin, apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syu'ara dalam ayat pada ayat 109, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah daripada Tuhan semesta alam. Ini adalah dua nas yang ada di dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan kepada kita bahawa para anbiya yang diutuskan oleh Allah Ta'ala, mereka hadir di kalangan manusia dalam keadaan tidak mengharapkan apa-apa balasan daripada manusia. Walau bagaimanapun, dalam hukum agama adalah dibenarkan kepada para pendakwah untuk mengambil upah sekadar yang perlu sahaja, tetapi tidak menjadikan upah itu sebagai cara untuk mengaut keuntungan yang melampau. Itu serba ringkas sidang hadirin mukminin apa yang kita boleh perolehi daripada dua ayat yang berkenaan. Tetapi apakah akibat yang akan berlaku apabila ada di kalangan para pendakwah yang menjadikan upah itu sebagai cara mereka mengaut kekayaan? Antaranya kita boleh melihat bagaimana gaya hidup mereka menjadi berubah. Gaya hidup berubah. Mereka tidak ada lagi sifat tawaduk. Tidak ada lagi sifat tawaduk. Sifat angkuh, subur dalam diri mereka. Mereka bercakap tidak lagi untuk menegakkan kalimah Allah Ta'ala. Qulil haq walau kana murra. Berkatalah benar walaupun pahit. Tetapi mereka akan sering bercakap untuk menjadikan manusia lebih gemar kepada mereka. Maka sebab itu sidang hadirin mukminin, apabila ayat-ayat Allah Ta'ala ini diabaikan oleh para pendakwah, kita akan dapati kehidupan mereka lebih tertumpu kepada kemewahan. Jikalau mendapat jemputan umpamanya untuk menyampaikan ceramah ataupun sesuatu bicara agama di tempat-tempat tertentu, maka apa yang akan mereka minta adalah 5 stars hotel umpamanya, yang akan memberikan satu beban kepada masyarakat untuk menyediakan tuntutan ataupun demand seperti ini oleh para pendakwah selebriti. Begitu juga kita lihat ada di kalangan mereka yang menuntut yang bukan-bukan. Antaranya yang sering kali kita dengar rungutan di kalangan masyarakat, ada pendakwah yang meminta supaya disediakan polis pengiring daripada masjid ke masjid tempat dia ingin berceramah. Ini menunjukkan kadang-kadang tuan-tuan sekalian kita rasa hairan. Kenapakah sampai ke tahap itu permintaan yang dikemukakan oleh golongan pendakwah selebriti seperti ini, sehingga menyebabkan masyarakat tertanya-tanya, apakah niat sebenar mereka ini untuk berdakwah? Adakah mereka berdakwah untuk mengajar manusia tentang sifat-sifat mahmudah, ataupun berdakwah untuk mendapat keuntungan duniawi daripada kebolehan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka itu? Maka kita lihat apa yang mereka lakukan ini menyebabkan ianya menjadi fitnah kepada para pejuang ataupun pendakwah agama yang lain. Kemudian kita melihat sidang hadirin mukminin, kita dapati bagaimana mereka ini memberikan maklumat-maklumat yang salah hanya semata-mata kerana ingin memenuhi kehendak orang yang menjemput. Sebab itu sidang hadirin mukminin, pada malam ni kita ingin menjawab beberapa isu yang disebut berkenaan dengan hukuman ke atas perogol dan sebagainya,
yang mana ada di kalangan para pendakwa selebriti yang mengatakan bahawa undang-undang Islam ini tidak sesuai atas sebab hukuman rogol dan sebagainya yang tidak sesuai dengan undang-undang yang ada sekarang. Antaranya kita lihat sidang hadirin mukminin apa yang disebut di dalam undang-undang jenayah Islam, umpamanya pendapat yang diberikan oleh Imam Malik. Beliau berkata bahawa menurut pendapat kami mengenai orang yang memperkosa seorang wanita, sama ada wanita itu masih gadis ataupun sudah pun berkahwin, jikalau wanita itu merdeka, maka penjenayah yang melakukan pemerkosaan itu wajib memberikan mahar kepada wanita berkenaan. Dan dalam keadaan itu bahawa hukuman terhadap si pemerkosa itu hendaklah dikenakan oleh pihak berkuasa. Ini disebut oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Jadi sidang hadirin mukminin, kalau kita nak tengok pada hari ini, jikalau undang-undang Islam dilaksanakan dalam negara kita dan kita bagi pilihan kepada orang bukan Islam, yang mana satu yang mereka ingin pilih? Undang-undang yang ada sekarang yang tidak memberikan sebarang ganti rugi kepada mangsa rogol, ataupun undang-undang Islam yang memberi ganti rugi kepada mangsa rogol, tanpa mengira sama ada mangsa itu adalah orang Islam ataupun bukan Islam. Undang-undang Islam adalah satu undang-undang yang sesuai untuk semua bangsa, untuk semua agama. Maka jikalau penerangan ini diberikan, sidang hadirin mukminin, kita percaya bahawa tidak ada sebab kenapa orang-orang Kristian, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu akan menolak undang-undang Islam, kerana undang-undang Islam memberikan ganti rugi kepada mangsa rogol. Bukan sahaja mahar, malah pendapat-pendapat fuqaha yang lain mengatakan bahawa ganti rugi hendaklah juga diberikan berdasarkan kepada kecederaan apa yang dialami oleh mangsa berkenaan dan apakah bentuk kesukaran yang dialami oleh mangsa itu. Sedangkan yang kita ada pada hari ini, mangsa langsung tidak mendapat apa-apa. Jadi sidang hadirin mukminin, kita dapati bahawa itu antara pandangan yang diberikan oleh Imam Malik dalam kitab dia yang terkenal Al-Muwatta. Kemudian kita tengok satu lagi pendapat ulama dalam mazhab Maliki, iaitu Imam Sulaiman Al-Baji Al-Maliki. Dia mengatakan bahawa wanita yang diperkosa, jikalau dia seorang wanita yang merdeka, dia berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya daripada penjenayah berkenaan. Manakala penjenayah itu dikenakan hukuman had, yakni hukuman rejam ataupun hukuman sebat. Hukuman rejam ataupun hukuman sebat. Dan ini juga, pendapat ini juga dipersetujui oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Laits, dan pendapat yang diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Manakala Imam Abu Hanifah dan Al-Thawri, dia mengatakan bahawa dia berhak mendapat hukuman had tetapi tidak wajib membayar mahar. Itu ada sedikit perbezaan antara pendapat Imam Abu Hanifah, Al-Thawri, kalau nak banding dengan mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, Al-Laits dan sebagainya. Kemudian Al-Baji kata apa tuan-tuan? Dia sambung lagi, dia kata bahawa dalil pendapat yang kami nyatakan ini, bahawa hukuman had dan mahar merupakan dua kewajipan untuk orang yang melakukan jenayah pemerkosaan ini. Dia kata adalah bahawa hukuman had ini berkaitan dengan hak Allah Ta'ala, sementara kewajipan membayar mahar adalah berkaitan dengan hak makhluk. Maknanya dia kena dua. Satu, apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, sama ada rotan ataupun rejam dengan batu sampai mati. Siapa yang ikut kuliah saya sebelum ini, saya pernah menceritakan bahawa tentang hukuman rejam dengan batu sampai mati ini, ada segelintir ulama yang memberikan pandangan yang berbeza. Mereka mengatakan bahawa rejam dengan batu sampai mati ini bukanlah kepada orang yang berkahwin, bukan kepada orang yang berkahwin,
tetapi kepada orang yang menjadikan zina ataupun kesalahan seperti ini sebagai satu habit dalam kehidupan dia. Dalilnya analisa yang dibuat oleh para ulama terhadap hadis Ma'is bin Malik ataupun Ma'is al-Aslami, kerana dalam hadis itu, hadis yang penuh, matan yang penuh itu, dia mengatakan bahawa Ma'is adalah yatiman, dia adalah seorang yatim. Di kalangan orang Arab, dia takkan panggil yatim jikalau orang itu telah berkahwin. Orang yang telah berkahwin dia takkan panggil yatim. Sebagaimana kita, orang-orang Melayu dan masyarakat kita, kita tak panggil orang tu anak yatim piatu kalau dia dah kahwin, kan? Orang dah kahwin, orang dah dewasa, kita tak panggil yatim piatu. Tetapi siapa yang dah kahwin, dalam budaya, culture orang-orang Arab, yatiman adalah satu gelaran yang diberikan kepada orang yang belum berkahwin. Maka sebab itu sebahagian fuqaha berpendapat bahawa walaupun Ma'is seorang yang belum berkahwin, dan memang dari segi sejarahnya menceritakan bahawa ketika kejadian itu Ma'is belum berkahwin, tetapi Ma'is dengan sebab dia mengaku kepada Nabi, dia kata inni zanaitu ya Rasulullah, tetapi Nabi telah mengarahkan supaya dikenakan hukuman rejam dengan batu sampai mati. Maka illahnya ialah yang membezakan kes itu dengan kes lain ialah kerana dia menjadi satu habit kepada Ma'is untuk berzina secara berterusan. Itu sebahagian pendapat yang boleh kita pertimbangkan. Sidang hadirin mukminin. Baik, kita tengok kemudiannya yang kedua. Bagaimana pula keadaan kalau pemerkosaan itu dilakukan dengan senjata? Penjenayah dia pegang pisau, kan? Dia pegang pisau, dia letak dekat leher mangsa tu. Dia paksa mangsa supaya ikut kepada kehendak dia. Bagaimana pula pandangan para fuqaha dalam hal ini? Maka sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa dalam kes seperti itu, apabila penjenayah menggunakan senjata, maka kes itu termasuk di bawah hirabah. Termasuk di bawah hirabah, iaitu berdasarkan surah Al-Maidah ayat 33, firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ardi dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun azim. Sesungguhnya hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, yang membuat kerosakan di muka bumi, adalah mereka itu dibunuh ataupun disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, ataupun dibuang daerah. Dibuang daerah ni ada dua pandangan. Yunfau minal ardi, yunfau minal ardi, ada dua pandangan di kalangan para fuqaha. Pendapat yang pertama kata yunfau minal ardi, maknanya apa yang disebut sebagai tahanan dalam rumah. Buang daerah, kena tahan dalam rumah, tak boleh keluar sesuka hati. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua, yunfau minal ardi, membawa maksud dipenjarakan. Dipenjarakan. Itu ada dua pandangan di kalangan para fuqaha. Maka bagi pendapat yang ini, mereka mengatakan bahawa sesiapa di kalangan penjenayah yang melakukan kesalahan rogol dengan menggunakan senjata, dia mengugut, mengancam mangsa dengan pisau umpamanya, dengan pistol, dengan parang ataupun dengan senjata yang lain, maka dia tertakluk kepada empat kategori hukuman yang kita sebut sebentar tadi. Maka dia bergantung kepada bagaimana fakta kes yang terlibat. Antaranya Ibnu Abdul Bar mengatakan, Ibnu Abdul Bar kata, para ulama sepakat bahawa orang yang melakukan kesalahan ini perlu ataupun wajib dikenakan hukuman had jika terdapat bukti yang jelas yang mengharuskan hukuman hudud itu dilaksanakan, atau dia mengakui perbuatan dia. Tetapi jikalau tidak terdapat perkara itu, maka dia perlu dikenakan hukuman ta'zir oleh pemerintah. Maknanya kalau hukuman had kita tak boleh kenakan kepada perogol, Ibnu Abdul Bar kata digantikan dengan hukuman ta'zir.
Jadi kalau orang kata kalau hudud dilaksanakan dia perlu kepada 4 saksi, mana ada rogol dengan ada 4 saksi, kita mengatakan bahawa Ibnu Abdul Bar kata bahawa ganti dengan ta'zir. Tak jadi masalah tuan-tuan. Maka dia kata adapun jikalau wanita yang menjadi mangsa itu wanita yang terlibat itu kita ketahui bahawa dia dipaksa melalui keterangan keadaan, qarinah, circumstantial evidence, dengan cara teriakan dia, dengan cara dia minta tolong. Itu kita tahu bahawa dia adalah orang yang dipaksa. Bila dia menjerit, bila dia minta tolong, kita tahu bahawa dia dipaksa. Tapi kalau 8 kali 9 kali duk minum air teh lagi, itu tak kira. Itu dikira sebagai dia menipu, dia berdusta dengan fakta kes. Jadi para fuqaha tuan-tuan sekalian, sebenarnya cerita ni daripada zaman dulu fuqaha dah tahu dah. Tapi zaman kita sekarang, kita seolah-olah memejamkan mata terhadap elemen-elemen pembuktian seperti ini. Kemudian Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid dia kata apa? Dia mengulas, dia memberi komentar ulasan terhadap pendapat Ibnu Abdul Bar. Dia kata bahawa jika terdapat bukti yang menyebabkan dia berhak mendapat hukuman had, mana wajib kena hukuman hudud, sama ada kerana dia tidak mengakui ataupun tidak ada 4 saksi, maka ta'zir dikenakan ke atas dia, yang boleh menyebabkan diri dia penjenayah tadi ataupun orang lain yang seumpamanya yang ingin melakukan jenayah yang sama akan rasa takut kepada jenayah berkenaan, takut kepada perbuatan untuk melakukan jenayah itu, dengan sebab ada hukuman lain yang akan dikenakan oleh penjenayah yang terlibat. Ini pandangan Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid bila dia mengulas pendapat Ibnu Abdul Bar. Jadi muslimin muslimat sekalian, kalau ada orang masih lagi mengatakan bahawa undang-undang Islam ni ada vacuum, ada lompang, ada lakuna, maka kita mengatakan bahawa inilah akibat apabila kita berceramah hanya mengharapkan duit yang orang bagi. Dia bukannya berceramah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu message saya pada malam ni tuan-tuan sekalian, jikalau ada di kalangan para pendakwah yang dengar ataupun yang menonton siaran kita pada malam ni, kita mengharapkan supaya mereka memperbetulkan niat mereka dalam menyampaikan dakwah. Qulil haq walau kana murra, berkatalah benar walaupun pahit. Kita tengok sidang hadirin mukminin, kemudian apa yang disebut sebagai kesalahan yang melibatkan jenayah yang dilakukan oleh penjenayah terhadap kita, yang mana lebih baik antara kita melawan ataupun kita tidak melawan, yang mana lebih baik? Antaranya kita melihat beberapa pandangan. Satunya ialah jenayah yang disebut sebagai yang melibatkan jiwa, merampas harta dengan menggunakan senjata, ataupun merosakkan kehormatan perempuan dengan menggunakan ancaman senjata yang kita cerita tadi, kes rogol. Itu disebut oleh para fuqaha sebagai hirabah yang kita sebut sebentar tadi. Maka bagaimanakah cara untuk menghentikan kesalahan hirabah seperti ini? Antara yang pertamanya ialah melalui cara pemerintah mengenakan hukuman yang kita sebut 4 tadi. 4 tadi. Itu antara cara yang boleh digunakan oleh pemerintah. Maka Imam As-Sa'di kata bahawa yang dimaksudkan dalam ayat yang kita baca sebentar tadi ialah orang yang melakukan keganasan di jalanan. Keganasan di jalanan tak kira lah apa-apa pun. Semua yang berbentuk keganasan, termasuk dia kacau orang perempuan dan sebagainya, pencabulan dan lain-lain, maka dia termasuk kepada keganasan di jalanan. Terorisme yang dilakukan, teror yang dilakukan di jalanan, di tempat-tempat awam. Itu mengikut pendapat Imam As-Sa'di. Kemudian Imam As-Sa'di kata apa? Dia kata bahawa orang yang melakukan kesalahan-kesalahan macam ni, dia kata yang pertamanya bahawa jikalau dia melakukan pembunuhan dan dia merampas harta, maka dia hendaklah dibunuh dan mayat dia disalibkan. Itu satu pendapat.
Bunuh dulu kemudian salib mayat dia. Pendapat yang kedua kata salib dia hidup-hidup, bunuh pada kayu salib. Itu ada dua pendapat di kalangan para fuqaha terhadap kesalahan yang macam ni. Kenapa Islam buat macam ni tuan-tuan sekalian? Supaya penjenayah yang tengok tu dia rasa gerun. Dia rasa gerun. Kemudian dia dibunuh. Dia dibunuh. Dan sesiapa di kalangan orang-orang awam yang terlintas dalam hati dia untuk melakukan rompakan, maka dengan melihat ngerinya hukuman itu, maka mereka akan membatalkan niat mereka. Tuan-tuan, yang mendatangkan rasa takut dalam hati kita ni siapa dia? Yang menghadirkan rasa takut dalam hati kita ni siapa dia? Allah. Allah yang menghadirkan rasa takut dalam hati kita. Kita sebagai manusia, kita buatlah hukuman yang ngeri macam mana sekalipun, tapi kalau Allah Ta'ala tidak menghadirkan rasa takut dalam hati manusia, adakah manusia akan rasa takut? Manusia tak akan rasa takut jikalau Allah Ta'ala tidak menghadirkan rasa takut dalam hati manusia. Dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui bentuk yang bagaimana manusia akan rasa takut. Maka antaranya yang disebut kepada kita ialah hukuman yang macam ni, yang akan menakutkan manusia dan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muslimin muslimat sekalian, penjenayah yang melakukan pembunuhan sahaja. Yang melakukan pembunuhan sahaja, maka dia wajib dibunuh. Seolah-olah seperti qisas yang kita mengaji tu. Yang ketiganya ialah siapa yang merampas harta, dipotong tangan kanan sampai pergelangan dan dipotong kaki kiri sampai pergelangan, yang kita cerita tadi. Dan yang keempat yang kita cerita tadi adalah siapa-siapa yang melakukan keganasan, menakut-nakutkan orang dan sebagainya, maka dia dibuang daerah ataupun dipenjarakan. Maka apabila berlaku kes macam ni tuan-tuan sekalian, contohnya ada orang nak rampas harta kita dengan ancaman bunuh umpamanya, na'udzubillah, apakah kita ini lebih baik menyerahkan harta kita atau kita lawan? Mana satu lebih baik? Macam kes yang berlaku dekat satu taman dekat rumah saya tu, penjenayah dia cari rumah yang tidak ada grill. Sekarang kan style rumah orang kaya kan, style rumah orang kaya dia tak ada grill. Grill ni macam penjara tuan-tuan sekalian, memang tak syok. Kita buka pintu tengok-tengok ada jaring besi, tak syok. Dia yang syoknya kalau rumah tu lapang kan, cermin saja, grill tak ada. Yang tu seronok kita tengok. Siapa yang pernah duduk di negara-negara barat, rumah mereka kebanyakannya tak ada grill. Seronok, kita rasa seronok duduk rumah yang macam tu. Sebab tu sekarang ni, trend sekarang ni, rumah-rumah orang yang ada duit lebih sikit, orang kaya ni, dia lebih suka cari gated kan, taman-taman yang gated, rumah yang ada security, yang ada pengawal ini. Kemudian grill jaring besi dia tak bubuh. Apa yang berlaku tuan-tuan? Ada penjenayah, dia masuk dalam taman itu, dia cari mana rumah yang senang nak masuk. Maka sudah tentu rumah yang tak ada grill. Rumah tak ada grill ni ada 4-5 biji. Maka dia masuk, letak pisau di rusuk. Letak pisau di rusuk. Tuan-tuan sekalian, pada masa penjenayah letak pisau di rusuk tu, mana lebih utama? Kita lawan atau kita serahkan barang kita? Yang mana yang lebih utama? Dalam keadaan yang macam tu tuan-tuan sekalian, dari segi boleh atau tidak boleh lawan perompak, jawapan dia boleh. Dari segi boleh atau tidak, kalau orang tanya boleh ke tidak kita lawan, boleh kalau engkau berani. Dalilnya apa? Dalilnya kerana dalam hadis Nabi kata siapa yang mati terbunuh kerana mempertahankan harta dia, maka dia syahid. Jadi syahid itu, status syahid itu menunjukkan bahawa perbuatan dia yang mempertahankan harta dia itu diiktiraf sebagai satu pekerjaan yang mulia, satu amalan yang mulia. Maka jikalau perompak ingin merampas harta kita, maka si mangsa tidak wajib menyerahkan hartanya dengan sepakat para ulama. Dia boleh pilih. Serah harta tak wajib,
Tapi dia boleh pilih, dia boleh lawan berdasarkan kepada cara yang paling mudah yang dia boleh buat. Tapi dia kata bahawa kalaulah dia perlu menggunakan senjata, maka mangsa boleh menggunakan senjata. Contohnya dia ada senapang patah dalam bilik dia. Dia dengar ada orang menceroboh masuk rumah dia, bunyi bising dekat bahagian dapur. Boleh ke tidak dia guna senapang patah, dia tunggu perompak tadi dalam bilik? Jawapan dia boleh. Jawapan dia boleh. Dan jikalau dia berjaya membunuh salah seorang daripada perompak seperti itu, maka dia tidak boleh dikenakan qisas. Dia tak boleh dikenakan qisas. Sebab apa? Sebab dia membunuh itu atas alasan untuk mempertahankan nyawa dia. Baik. Jadi muslimin muslimat sekalian, para ulama sepakat bahawa kita boleh mempertahankan diri kita dengan cara membunuh ataupun mencederakan penjenayah berkenaan. Kemudian jikalau dia hanya mengancam harta, maka melindungi harta hukumnya tidak wajib. Kalau dia nak ambil harta kita, tak wajib kita lindungi harta kita. Kita boleh bagi dekat dia. Dah, kamu nak duit, jangan apa-apakan kami. Kamu nak duit, ambil duit ni. Jadi Islam dia tidak beratkan kita untuk kita lawan perompak. Kita tak diberatkan, kita boleh bagi sahaja harta berkenaan. Jikalau ancaman daripada penjenayah dalam bentuk pembunuhan, dia boleh bunuh kita, maka para ulama berbeza pendapat, adakah wajib mempertahankan diri ataupun tidak wajib mempertahankan diri. Abu Hurairah, tuan-tuan sekalian, dia bawa satu hadis kepada kita. Abu Hurairah, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kata, datang satu orang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia kata, lelaki itu kata dekat Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, araaita, apa pendapat engkau, in jaa rajulun, kalau datang satu orang lelaki, yuridu akhdha mali, dia nak ambil harta aku. Apa pendapat engkau wahai Rasulullah, kalau ada satu orang lelaki penjenayah lah, dia datang nak ambil harta aku? Qala, jawab Nabi, fala tu'tihi malak, jangan kamu bagi harta kamu tu. Nabi kata, jangan kamu bagi harta kamu tu. Qala, orang tu tanya lagi kepada Nabi, araaita in qatalani, macam mana pula kalau dia tu nak bunuh aku? Qala qatilu, kamu bunuhlah dia. Bunuh dia, lawan dia. Qala araaita in qatalani, apa pula pendapat engkau jikalau dia dapat membunuh aku? Dia dapat bunuh aku. Qala, Nabi kata, fa anta syahid, engkau syahid. Qala, orang lelaki itu tanya balik, araaita, apa pendapat engkau wahai Rasulullah, in qataltu, kalau aku dapat bunuh dia? Qala huwa finnar, penjenayah itu dalam neraka. Jadi ini menjadi dalil bahawa kita boleh lawan penjenayah dan bunuh penjenayah berkenaan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau nak lawan penjenayah ni, yang paling bagusnya tuan-tuan, kalau lawan dia, tuan-tuan mesti pastikan tuan-tuan tumpaskan dia. Kalau tuan-tuan setakat tikam sikit dekat lengan dia, lepas tu tuan-tuan biar lagu tu, itu bahaya. Dia macam tuan-tuan mencederakan harimau. Dia boleh terkam kat kita balik, dia boleh buat dekat kita macam-macam. Jadi kalau kita nak lawan dia, nak tumpaskan dia, pastikan kita benar-benar tumpaskan dia. Itu cara yang betul, tuan-tuan sekalian. Baik, maka sebab itu sedang hadirin mukminin, kita dapati bahawa Islam ni satu agama yang sebenarnya tak ada masalah undang-undang dia. Malah kalau kita banding dengan undang-undang yang kita ada pada hari ini, dia selari dah. Dia dah selari dah sebenarnya. Cumanya hak Islam ni, dia ada penambahbaikan. Dia ada penambahbaikan. Mungkin tuan-tuan akan tanya, kenapa ustaz kata selari? Sedangkan undang-undang civil, undang-undang man-made law, qanun wada'i, bertentangan dengan undang-undang Islam. Apa yang saya cuba nak bagi tahu ialah dari segi prinsipnya lebih kurang sama. Maknanya undang-undang manusia, dia kata mesti ada bukti. Islam pun kata mesti ada bukti. Kan? Undang-undang manusia, ada hakim, kita pun ada hakim. Ada peguam bela, ada pendakwa, kita pun ada macam tu. Maknanya dari segi secara umumnya sama.
Tetapi hak Islam ni tuan-tuan, dia ada banyak penambahbaikan. Dia ada banyak ciri-ciri yang lebih baik daripada apa yang ada pada undang-undang sivil. Sebab tu saya, muslimin muslimat sekalian, saya sangat berharap jikalau orang yang cuba nak bercakap tentang undang-undang Islam ni, kalau boleh dia buat homework dulu. Dia baca dulu, dia study dulu sebelum dia bercakap. Sebab apa, muslimin muslimat sekalian, kadang-kadang kita dapati manusia ni dia bercakap dengan sebab penganjur. Dengan sebab penganjur. Penganjur tu nak macam tu, maka dia cakap ikut selera penganjur. Maka orang yang macam ni sangat bahaya. Contohnya muslimin muslimat sekalian, dia ada satu hadis. Hadis ni sebenarnya dhaif, tapi dia ada syawahid. Dia ada penyokong, dia ada syawahid, dia ada pelengkap dia yang lain. Jadi walaupun hadis ni dhaif, tetapi hadis ni boleh diterima kerana dia ada syawahid-syawahid yang lain. Antaranya hadis, man labisa thawba syuhrah fid dunya albasahu Allahu thawba muzallatin yaumal qiyamah thumma alhaba fihi nara. Nabi kata, hadis ni hadis Ibnu Majah dan Abu Daud, sesiapa yang pakai baju kemasyhuran dunia, siapa yang pakai baju kemasyhuran dunia, nanti di hari akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan pakaikan kepada dia baju kehinaan. Siapa yang atas dunia, dia duk cari kemasyhuran, dia duk cari glamour, kan? Dia nak orang duk sebut nama dia, dia nak popular. Maka bila dia cakap ni, kalau dia tengok penganjur ni suka kalau kita hentam huduk, dia pun hentam huduk lah. Kalau perangai macam tu tuan-tuan sekalian, dia nak diberikan tempat yang istimewa di kalangan manusia, maka Nabi kata Allah Ta'ala akan pakaikan kepada dia thawba muzallah, pakaian kehinaan pada hari akhirat kelak. Kemudian thumma alhaba fihi nara, Allah Ta'ala kata, dan dikobarkan, dimarakkan api dalam tu. Ini adalah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikuatkan oleh hadis Abu Dzar. Hadis tadi lemah, tapi dikuatkan oleh hadis Abu Dzar yang bunyi dia lebih kurang sama. Siapa-siapa yang pakai baju kemasyhuran, Allah Ta'ala berpaling daripadanya hingga dia melepaskannya, dan kapan dia pun melepaskannya. Jadi muslimin muslimat sekalian, begitu juga kita dapati bagaimana dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita berkenaan dengan dua kemasyhuran, dua populariti yang Nabi larang. Yang pertamanya ialah seseorang yang memakai baju mewah yang dengan itu dipandang menarik oleh orang lain. Mana baju yang melambangkan keangkuhan, ataupun pakai baju jelek supaya orang kata kita zuhud. Dua ni benda yang tak elok. Pakai baju elok supaya kita jadi angkuh, bongkak pun tak elok. Ataupun pakai baju nampak baju zuhud, jubahnya nampak macam orang baik, tapi niat kita supaya orang kata kita baik, padahal kita ni bergelumang dengan kejahatan. Maka dua pakaian ini adalah pakaian yang tidak disukai. Baik, hadis ni tuan-tuan sekalian ada hadis hasan li ghairih. Baik, Ibnu Athir kata apa tuan-tuan sekalian? Dia kata asyuhrah maksudnya nak tunjuk, menampakkan sesuatu. Dia kata pakaian yang jadi masyhur, popular di tengah-tengah manusia kerana warnanya berbeza dengan warna-warna pakaian. Maknanya kalau kita pakai baju tu, kita seorang je nampak hebat. Macam zaman sekarang apa dia? Kalau orang perempuan tudung apa tu, kain tudung Farida. kain tudung Farida ataupun adalah macam-macam. Kalau kita pakai yang tu, niat kita elok, tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Bukan kata haram pakai benda-benda macam tu, tapi kalau bila kita pakai tu, hati kita tu sombong, bongkak, yang tu masalah. Jam Rolex contohnya tak? Adakah salah pakai jam Rolex? Tidak salah. Tapi bila kita pakai jam Rolex sebab kita angkuh, nak menunjuk kepada orang, hak tu hak Nabi larang. Sama juga zaman sekarang dengan pakai kopiahnya. Kan sekarang kopiah macam-macam kan? Kopiah macam Azhar lah, color merah kat tengah, macam-macam kan. Yang kita ni mengaji agama dak sekali, tapi pakai tu punyalah hebat. Pasal apa? Nak suruh nampak hebat kita ni. Habis tuan-tuan, habis.
Niat tu tak kena. Kan? Niat tu tak kena. Habis. Sama juga tuan-tuan buat Islam dalam negara, tuan-tuan buat benda elok dalam negara, tapi niat tu tak betul. Allah Ta'ala tak terima. Sama dengan semayang. Tuan-tuan semayang bukan kerana Allah, tapi kerana manusia. Sebab apa? Sebab pak mertua datang rumah. Pak mertua daripada Baling datang rumah hari ni, kita pun marilah masjid bawa dia. Padahal kita sebelum ni tak kenal pun masjid. Tak ada tuan-tuan. Sia-sia. Bukan kerana Allah Ta'ala. Jadi sebab itu muslimin muslimat sekalian, kita kena hati-hati dengan sifat angkuh, ujub, sombong, nak kemasyhuran dan sebagainya. Asy-Syaukani kata apa tuan-tuan? Asy-Syaukani kata hadis yang macam ni, dia kata menunjukkan haramnya memakai pakaian kemasyhuran. Benda yang kita niat untuk dapat masyhur, dia kata haram. Dia kata tapi bukan menunjukkan pakaian mewah semata-mata. Bukan pakaian mewah semata-mata. Malah kalau pakai pakaian orang miskin sekalipun supaya orang lain kagum dengan kita, maka itulah juga diharamkan dalam agama. Asy-Syaukani kata. Baik, muslimin muslimat sekarang saya nak ringkaskan sebab saya ada mesyuarat lepas ni. Kemudian kita kata bahawa kita dapati bahawa sebab pengharaman itu bukan sebab pakaian. Bukan sebab pakaian, bukan sebab Rolex, bukan sebab baju tu. Tapi sebab pengharaman itu kerana niat kita. Sebab niat. Jadi tuan-tuan jangan salah faham. Nak pakai jam Rolex boleh, nak pakai kereta mewah boleh, kan? Kereta zaman sekarang lagi canggih, lagi pemalas pemilik dia. Tak payah tutup pintu tutup sendiri. Nah, lagi kaya lagi pemalas. Tapi nak sebutnya bahawa tak salah. Benda-benda macam tu, kemewahan tidak diharamkan oleh agama, tapi hati kita tu yang kita nak kena jaga betul-betul. Sebab tu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia mengatakan bahawa yang dikatakan zuhud itu bukan kerana kita miskin, bukan kerana kita tidak ada harta, tapi yang dikatakan zuhud itu ialah harta mengelilingi kita, tapi hati kita tidak terikat dengan kemewahan yang mengelilingi kita, dunia yang mengelilingi kita. Itu yang dimaksudkan sebenarnya. Maka niat itu adalah sangat penting. Jadi muslimin muslimat sekalian, saya minta maaf saya berhenti di sini. Mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.